Allah tak ada yang mutlak ni. Jadi kena ingat, kalau kita masih ada sifat takabur dan kita rasa kita hebat, kita apa semua, maka doa semua Allah Taala tolak pahala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali fi kulli lamhatin wa nafasin atadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarafatin ya ta'rifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin atadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnu Muhammadina billahil ham. Allahu akbar. Nahnu Muhammadina billahil ham. Allahu akbar. Nahnu Muhammadina billahil ham. Ya, Alhamdulillah tuan-tuan yang dikurniakan Allah Ta'ala, syukur kita kepada Allah Ta'ala pada pagi ini, pagi Sabtu. Macam biasa, kita ada sembang-sembang soal hati. Soal hati dan semua. Jadi, kalau sembang-sembang soal hati ni, kita nak bercakap tentang hati kita lah, tentang hati kita. Juga di samping tu, bukan cakap hati kita juga dan semua, dari segi fizikal. Sebab Rasulullah SAW beritahu, dalam diri kita ada satu gumpal daging, seketul daging. Kalau rosak daging tu, maka rosaklah seluruh anggota kita. Kalau baik daging tu, maka baiklah seluruh anggota kita. Itulah hati kita semua. Jadi, soal hati ni memang kita kena sering bercakap untuk kebaikan. Dan di samping tu, Ustaz bercakap ni semua, walaupun nampak Ustaz bercakap pada tuan-tuan semua, sebenarnya Ustaz bercakap untuk diri Ustaz sendiri. Untuk cakap untuk diri kan, di samping tu untuk nasihat. Walaupun nampak Ustaz nasihat pada anda semua, tapi sebenarnya Ustaz nasihat pada diri Ustaz sendiri. Sikit sebanyak tuan semua akan memberi manfaat pada diri Ustaz juga. Kita macam gini lah, macam Ustaz baling bola ke dinding kan. Baling bola ke dinding, Ustaz baling bola. Kalau Ustaz baling perlahan, maka bola tersebut akan melantun perlahan saja. Tapi kalau Ustaz baling kuat, maka bola itu akan melantun laju lah semua. Makin banyak Ustaz bagi, makin banyak Ustaz akan dapat penglihatan untuk diri Ustaz je sendiri kan. InsyaAllah. Okay, tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua. Ustaz nak kongsi sikit cerita pada tuan semua. Ni bab soal hati lah, soal hati. Pagi tadi Ustaz pergi makan. Masa Ustaz nak pergi dengan Kak Ni, turun kereta, parking depan hospital Avicenna di seksyen 14 Vista Alam tu. Ustaz naik, nampak satu orang, lelaki berdiri. Nak kata India pun tak tahulah. India ke Mamak saya tak tahu. Tak tahulah. Sebab dia nampak dia macam dia bercakap seorang. Tunjuk. Jadi Ustaz rasa ada something wrong dengan dia lah. Something wrong maksudnya mungkin dia ni orang yang kita kata yang tak sempurna dia punya akal lah. Rasa pasal dia cakap seorang-seorang. Dia tunjuk sana, tunjuk sini. Jadi Ustaz masuk makan. Apa semua, lepas makan apa semua, ada budak Grab seorang, budak Grab food, dia sedang tunggu makanan untuk dihantar, mungkin untuk deliver pada satu tempat. Mula-mula Ustaz nak belanja dia lah, rasa nak belanja dia, rasa lah. Ni bukan Ustaz nak bangga diri tak, cuma nak kongsi kepada anda semua agar nak beritahu tentang hati kita ni. Okey, mula Ustaz nak kongsi tanya, "Dek, tak makan, Dek?" Saya tunggu nak hantar, nak deliver. Okey, Ustaz pun diamlah. Kalau Ustaz order makan untuk dia, mungkin lambat dia nak hantar makanan yang orang order dengan dia tu, nanti marah pula customer kan, tak boleh lah. Jadi mungkin rate dia kalau lambat, rate dia akan jatuh, mungkin dikurang commission lah. Jadi Ustaz diam lah. Okey, jadi lepas makan apa semua Ustaz pun bayar lah, Ustaz pun turun nak pergi ke kereta sebab nak datang sini. Masa tu dah pukul 8.20 semua dah agak takut lambat lah, takut jam ke apa semua. Ustaz lupa hari ni yang hari ni adalah Deepawali tuan semua. Deepawali. Jadi Ustaz turun. Dalam perjalanan tu jumpa lagi yang si orang tu dia sedang berdiri tu. Duduk cakap seorang-seorang. Jadi tuan semua terfikir nak ajak dia makan, nak bagi dia makan, nak order makanan, takut dia tak selesa pula dengan order makan. Jadi Ustaz ambil lah duit sikit, ambil sikit kan. Ustaz bagi kat dia lah. Nak beritahu ni Ustaz ambil duit bagi kat dia. Okey. Apa tuan semua, dia pusing belakang, terima kasih bang. Orang macam tu dah semua, dia boleh ucap terima kasih pada kita. Ustaz tak mencerita tentang dia dah, tapi Ustaz cerita hati kita. Apa kita rasa? Ustaz rasa memang satu kelegaan yang memang lega dah semua. Bila kita dapat bantu orang,
kita dapat bantu orang, kita bagi orang tu mungkin dengan RM10 tu dia boleh makan banyak benda, dia makan, dia boleh makan banyak benda, dia boleh gunakan apa dia nak, boleh makanan apa yang dia suka. Tapi nak beritahu rasa kelegaan tu. Jadi Ustaz pandu kereta hari ni dengan penuh rasa happy, rasa gembira. Ni nak Ustaz beritahu tentang soal hati. Kita dapat gembirakan hati orang dan automatically tuan semua, pada diri kita pun Allah Taala hantar satu kegembiraan, satu ketenangan, satu kebaikan pada kita. Jadi Ustaz buat kereta ini rasa dengan keadaan kita, dan keadaan rasa tenang, relax dan juga rasa bangga lah kita dapat bantu orang. Kita dapat benda. Ini sebenarnya daripada Allah Taala tuan semua. Bukan Ustaz nak kata Ustaz ada duit bagi RM10, tak ada, tapi nak kongsikan sebab dalam bab sedekah tuan semua kita kena syiarkan agar orang lain juga boleh sedekah. Jadi Ustaz harap anda pun macam juga. Anda mungkin ada orang yang melihat. Ustaz rasa ada orang melihat. Pasal orang Pakistan dekat pergi itu semua tengok apa Ustaz buat, dan ada 2-3 orang Ustaz perasan orang tengah makan, dia perasan dia tengok. Ada satu makcik dia perasan tengok. Dan bila dia tengok dan semua, bukan Ustaz nak suruh dia puji Ustaz tak, tapi bila dia tengok Ustaz buat macam tu dan semua, satu kelegaan pun dia dapat. Oh, dia kata orang sekurangnya ada juga orang yang bantuan kepada orang yang macam ni. Mungkin dia rasa satu kelegaan. Orang yang Pakistan pun tengok, orang Pakistan pun yang kerja Pakistan tu semua tengok. Tadi mungkin memberi satu inspirasi untuk mereka ni. Okay, kalau orang ni datang, kita bagi dia makan. Mungkin juga lah. Gitulah tuan semua. Dan berlaku bukan cakap di hari ni Ustaz kongsi pada tuan semua. Ada berlaku satu di tempat lah. Ustaz tak mencerita kat mana tuan semua. Dakwah ni pun Ustaz tak mau cerita. Satu hari tuan semua dia berjalan, dia ikut satu orang pakai backpack. Orang tu pakai backpack. Tapi dia tak sedar. Backpack dia tu ada zip terbuka, dan masih dia dah jalan laju tu, kertas tu melayang, terlayang jatuh atas kaki lima. Dia tak sedar. Dia berjalan terus jalan. Jadi orang belakang tu nak beritahu semua, orang belakang tu ambil kutik-kutik satu keping, pegang dia tu, bagi kertas kepada dia. Dia pusing, terima kasih. Di situ dah semua orang tu beritahu bahasanya bila orang tu ucap terima kasih tu pun, dia dah rasa memang dia rasa satu ketenangan, satu keseronokan, satu kebahagiaan bila orang tu ucap terima kasih. Bila kita dapat buat satu kebaikan pada orang. Inilah tuan semua. Sebab tu dalam hidup kita tuan semua, kita kena ada satu sifat yang di mana tuan semua, kalau orang tu susah, kita nak tolong. Kalau orang tu kalau berlaku sesuatu perkara, kita kena bantu dia. Di sini tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat, tuan-tuan akan rasa kelegaan. Sebab tu nak sedekah tuan semua. Nak sedekah, jangan tunggu kita ada duit. Kita jangan tunggu kita ada duit, kita kaya pun kita nak sedekah. Sedekah dan semua bukan dengan duit saja kita sedekah. Kita sedekah dengan idea kita sedekah dengan tenaga kita sedekah dengan senyuman kita sedekahkan apa saja tuan semua kita boleh sedekahkan pada orang. Inilah. Cuma ikut atas kemampuan kita lah. Jadi kalau tuan tak ada duit lebih, tuan boleh bagi lebih. Tuan-tuan dah ada duit ni, tuan-tuan bagi lebih. InsyaAllah, bila tuan-tuan buat macam ni, tuan-tuan akan rasa satu kelegaan. Memang hari ni Ustaz rasa happy lah, tuan-tuan. Rasa happy, walaupun Ustaz bagi pada orang yang tidak sempurna akal dia. Tapi Ustaz rasa dia akan gunakan duit tu untuk beri makanan yang memang dia nak suka. Dia suka dia nak makan. Itulah insyaAllah. Okey, tuan semua, kembali pada apa yang Ustaz cerita ni lah. Okey, dalam amal ibadat kita dah. Dalam amal ibadat kita ni semua, ada yang boleh membatalkan amal kita. Membatalkan amal kita. Inilah. Ada. Apa dah semua? Ada 5 perkara Ustaz catat ni daripada Tuan Guru Haji Omar Jasmak. Masa Ustaz belajar dulu, tahun bila ni? Tahun bila Ustaz catat ni? Dalam ni tahun 27 bulan 6. 27 bulan 6 tahun 1999. Masya Allah, tabarakallah. Lama dah semua, lama. 1999. Bukan 26 27, 4 bulan 7. Silap, 4 bulan 7 1999. Tuan Guru Haji Omar beritahu, almarhum Tuan Guru Haji Omar beritahu, ada 5 perkara. Mungkin banyak, tapi Ustaz apa yang Ustaz sempat catik inilah sebab Ustaz catik daripada kalam Tuan Guru sendirilah. Ada 5 perkara yang boleh membatalkan amalan kita semua, membatalkan pahala. Kosong, tak ada apa-apa, kosong. Kita buat pahala kosong dah semua. Kosong, langsung tak ada. Langsung tak ada. Okey. Apa dah tuan semua? Iaitu tuan semua adanya ujub. Ujub Ujub apa tuan semua? Hairan pada diri sendiri. Aku ni lebay, aku ni tak lebay, aku tu alim, aku pakai serban 7 tingkat, aku pakai ada ridak, macam-macam kita rasa. Kita semayang pun kita ada ujub, kita nampak seolah kita ni orang alim, orang yang hebat, orang gagah, macam-macam lah tuan semua. Di sini satu menyebabkan
terbatal amalan. Kalau kita semayang, kita tengah semayang, kita rasa ada ujub macam tu, kita ni lebay, kita ni alim, kita ni soleh, kita ni solehah dan semua, maka sudah terbatal amalan kita tu. Semayang hari tu Allah Ta'ala tak bagi pahala sikit rabuk pula bahasa Kelantan. Sikit pun Allah tak bagi. Semayang kita sah, mungkin semayang kita sah, tapi pahala tak ada, kosong. Satu tuan-tuan, ujub. Okey, catat kena penting kena catat. Ujub. Yang kedua, takabur tuan. Takabur ni apa tuan semua? Takaburnya artinya kita lebih seru-sebi. Kita rasa kita ni lebih seru-sebi. Hebat kita ni. Lebih seru-sebi. Aku ni kaya, aku ni ada kuasa, aku ni pembesar, macam-macam. Aku boleh buat ni, aku boleh buat tu, aku boleh buat ni. Macam-macam tu semua, iaitu rasa seru-sebi. Dan semuanya hak dia, kita rasa apa yang kita milik itu semua hak kita. Kita tak sedar itulah hak Allah Ta'ala. Kita cuma majazi dan semula. Apa yang ada pada kita semua majazi. Pinjaman yang semua. Yang ada pada Allah Ta'ala lah adalah yang betul-betul mutlak. Nah, kalau kita kudrat kita majazi. Kalau iradat kita, kehendak kita pun majazi. Kalau penglihatan kita pun, penglihatan kita bukan mutlak, cuma penglihatan kita majazi. Dulu masa kecil kita tengok nampak benda halus kita nampak. Semut jalan dalam gelap kita boleh nampak masa kecil itu. Sekarang ni gajah jalan dalam gelap kita tak nampak. Sebab apa? Sebab mata kita dah kurang. Ustaz dulu tak pakai spek, sekarang ni dah pakai spek dah semua. Dulu jauh boleh nampak dah semua. Sekarang ni orang datang depan ustaz tak nampak, tak pakai spek. Kadang tak pakai spek tak nampak. Ni dah kita ni majazi. Penglihatan kita majazi. Pendengar kita majazi. Semua tu semua. Nabi tanya pinjaman. Yang mutlak, yang mendengar, yang melihat, yang berkuasa, yang berkehendak, yang berilmu, semuanya adalah mutlak kepada Allah Ta'ala. Hanya pada Allah Ta'ala yang mutlak ni. Jadi kena ingat, kalau kita masih ada sifat takabur, dan kita rasa kita hebat, kita apa semua, maka dia semua Allah Ta'ala tolak pahala kita. Segala amal ibadat kita tolak. Aku ni kaya sebab tu aku boleh sedekah. Aku ni kaya sebab tu aku boleh bagi gini. Aku kaya aku boleh bagi gini. Aku kaya aku boleh bagi gini. Maka dan semua bila kita ada sifat takabur, pahala kosong. Allah tak bagi sikit pun. Mungkin ibadat kita sah. Tapi pahala tak ada langsung. Yang ketiga dan semua, sum'ah. Apa itu sum'ah? Suka orang tahu kita buat amal. Contohnya ramai orang tak faham tentang sum'ah ni. Contohlah, kita puasa hari tu. Puasa sejak duk main bibi mulut. Kita tak perasan perbuatan ni, kita tak perasan kita main bibi mulut. Orang puasa bibi mulut kering kan? Orang tengok, kenapa San main bibi mulut? Aku puasa ini kering tekak. Kering bibi mulut kita tak perasan. Kadang kita letih duduk monyo, kita letih. Orang tak perasan. Si mamat ni puasa hari ni hari Isnin lah, puasa dah nampak letih monyo. Kita nak suruh orang tahu, kita nak suruh orang tahu yang perbuatan kita. Lepas tu kita sembahyang ni, kita ngantuk, duduk sejak ngantuk. Kenapa nampak ngantuk ni kau? Sen. Ngantuk hari ni lah, awal tak ngantuk. Semalam aku sembahyang tajuk lah, 12 rakaat Allah lah. Kita pergi timbul sifat sum'ah. Macam ni kata semua, segala pahala kita akan terbatal. Sum'ah. Suka orang tengok kita buat amal. Kita suka. Kita tak cerita pun, tapi kita dari segi perbuatan orang nampak. Orang nampak ke? Okey, yang keempat, hasad dengki. Ni memang hasad dengki tu semua, ni memanglah hasad dengki. Kita dengki pada orang, kita dengki pada orang. Orang tu buat gini, kita dengki, maka tu semua segala pahala-pahala kita juga akan ni. Kita tu semua yang dengki. Dia orang tukang kebun, dia takkan dengki pada ustaz. Ni. Orang tukang kebun, dia takkan dengki pada menteri. Dia takkan dengki. Orang yang akan dengki lah sama-sama standard, sama-sama taraf dengan dia. Tukang kebun dengan tukang kebun. Ustaz sama ustaz. Tuan-tuan semua, jangan ingat tuan semua. Ustaz sama ustaz pun ada dengki-dengki tau. Jangan. Orang ilmu dengki juga. Orang ilmu lebih tinggi lagi dengki dia semua. Nabi tu. Orang yang berilmu lebih tinggi lagi dengki dia. Ustaz ni ramai yang dengki dia. Memang tu semua ramai. Ustaz bilang terang. Siapa dia kata dia tak dengki, bohonglah. Tak ada dengki. Memang ada dengki dia semua. Memang ustaz ni. Ustaz jumpa dah. Ustaz jumpa ramai yang dengki dia kan. Ustaz tak mencerita lah. Tapi ustaz tak nafikan ada ustaz yang tawaduk, ustaz yang betul-betul kepada kita, yang betul-betul dia merendahkan diri, ada. Tapi ustaz dan nak beritahunya ada juga ustaz-ustaz yang bersifat dengki, ada. Bukan ustaz nak jatuhkan martabat ustaz, bukan. Tapi nak beritahu ada manusia dah. Kalau ustaz-ustaz boleh ada hasad dengki, apatah lagi orang biasa yang boleh yang banyak hasad dengki tu semua. Ustaz-ustaz yang
yang ada ilmu pun dia tahu dosa, pahala tentang ni tu semua, mereka juga ada sifat. Sebab dia boleh dimainkan dalam hati. Hasad dengki dia main hati. Cuma nampak dari segi perubatan, nampak dari segi apa dah, kata-kata tutur kata tu nampak, kita nampak insya-Allah. Ni tuan-tuan semua ingatlah, hasad dengki tu semua apa yang Tuan Guru kata, hasad dengki ni seperti api dalam sekam. Api dalam sekam, dia membakar habis. Orang yang hasad dengki tu semua, segala pahala yang dia bakar tu, yang ada pada dia akan pergi kepada orang yang dia hasad tu. Dia hasad pergi. Ustaz pernah dengar tu. Ustaz pernah dengar guru pondok sama guru pondok. Guru sama pondok sama. Pondok A dengan pondok B. Pondok A dengan pondok B. Ni Ustaz ada cerita ni tuan semua. Berlaku benda tu. Contoh cerita tentang orang awam. Orang awam ni hasad dengki tu memang banyak. Sebab dia tak ada ilmu. Tapi ni je nak cerita ni orang ada ilmu ni. Pondok A dengan pondok B ni. Guru ni dengki pada guru B. Guru B ni tak ada buat apa pun dia. Dengki dah semua. Dongeng macam-macam lah semua. Sehingga kadang-kadang mati. Ni Ustaz cerita ni pasal anak murid dia kawan Ustaz. Anak murid tebu yang mati tu kawan Ustaz. Mati dah semua. Macam-macam sihir kena. Ni hasad dengki kita. Nak beritahu dah semua. Macam-macam lah. Pasal orang macam kita lah. Orang macam kita ni jahil dah semua. Orang macam kita ni, kalau ada hasad dengki tu, memanglah layaklah kita ni. Sebab apa? Kita ni jahil. Kalau yang guru-guru, yang ustaz-ustaz yang ada ilmu pun boleh buat macam tu, apatah lagi kita ni semua. Cuma kategori dengki tu lain lah nak beritahu ni. Jadi insya-Allah kalau boleh kita hindarkan kita daripada hasad dengki. Yang kelima, riak dan semua. Riak ni suka tengok kita suka tengok orang. Kita suka orang tengok kita buat. Tak pakai ridak, pakai serban, pakai celak mata, pakai jubah, macam-macam lah. Dengan gaya kita tunjuk gaya kita apa semua, maka itu ada riak tu. Riak. Jadi 5 perkara ni, mungkin banyak lagi semua, cuma 5 Ustaz tahu. 5 perkara ni kalau Ustaz terima dari Tuan Guru Haji Omar Abdul Samad, dia kata 5 perkara ni tuan semua akan membatalkan semua amalan kita. Tuan Ustaz kata ada 5, ada 1 cukup dah. Apatah lagi kalau ada 5. 1 cukup dah sudah membatalkan amalan tuan-tuan semua. Apatah lagi kalau ada 5. Ada 5 hancur lebu. Hancur lebu jadi lebu tuan semua. Inilah tuan semua. Okey, jangan lupa share pada kawan-kawan ni. Ni penting ni. Kita share pada kawan-kawan kita perkara yang membatalkan pahala-pahala dalam ibadat kita. Tak usah kata pada sembahyang saja, pada zikir, pada sedekah, pada tahajud, pada puasa, pada apa-apa saja tuan semua. Kalau kita ada 5 sifat ni, maka segala-segalanya akan terbatal semua. Bahkan yang paling takut sekali, yang hasad dengki tu. Yang hasad dengki tu semua. Takut apa dah? Pahala kita akan pergi pada dia. Last kali kosong pahala kita, apa yang berlaku semua, dosa dia akan datang kat kita ni. Besok bila kita mati tu semua, kita mati besok, Allah Ta'ala paparkan kita punya pahala. Kosong, tak ada. Tapi dosa banyak. Aku tak pernah zina, macam mana boleh ada zina ni? Aku tak pernah zina ni, macam mana boleh ada zina? Aib pelik. Kita pun tanya Allah, ya Allah, kenapa aku ada zina? Aku tak pernah zina aku. Allah Ta'ala, malaikat beritahu, kau dulu, ni kau dengki pada orang ni, dengki pada orang ni. Okay. Pahala kau dah habis kat dia, ni pahala apa? Semua pahala dosa-dosa datang pada kau balik. Ni tuan-tuan. Hati-hati dengan hasad dengki. Kalau boleh janganlah tuan-tuan ada hasad dengki. Dibiarlah tuan-tuan. Orang kita syukur, kita tengok sahabat kita berjaya, kita doa ke dia. Dan kita syukur, biar kita happy dia berjaya. Ni orang berjaya kita nak tarik turun. Orang dah berjaya kita nak tarik turun. Nampak bisnes dah maju, nampak dia produk dia laris, kita nak marah kat dia. Kita potong lain dia, macam-macam dah semua. Kalau boleh tuan semua, hindarkanlah Ihsan. Nak dengki boleh, dengki dalam amal. Nak buat amal dengki, saya dengki lah. Si mamak tu dapat sembahyang tahajud 12 rakaat. Saya nak buat juga, tu tak apa. Dengki dalam bab tu tak apa. Jangan dengki nak rosakkan orang, tak boleh. Dengki untuk kita tak apa. Aku tengok si mamak tu sedekah, Allah 1000 sebulan. Aku pun nak sedekah juga. Dengki tu lain. Aku dengki ni dengki. Kita sedekah pada pondok apa semua 1000 kali. Itu tak apa. Dengki yang dibolehkan. Dengki tak boleh kita musnahkan orang. Kita rasa tak redha, kita rasa tak suka. Yang orang tu berjaya, orang tu dapat nikmat, kita rasa kita tak suka, maka itulah semua. Itulah dikatakan dengki yang boleh menghapuskan amalan kita. Okey tuan semua. Mengikut Tuan Guru Haji Omar kata. Tuan Guru Omar kata, okey, untuk hindarkan daripada terbatalnya pahala, untuk hindarkan daripada 5 perkara itu semua, kan, kita kena ada satu dan semua lillahi ta'ala.
Dia kata kena ada lillahi ta'ala. Kita buat sembahyang, kita sembahyang lillahi ta'ala. Kita sedekah lillahi ta'ala. Kita tolong orang lillahi ta'ala. Kita pakai ridak lillahi ta'ala. Kita pakai kopiah lillahi ta'ala. Kita pakai serban lillahi ta'ala. Pakai jubah lillahi ta'ala. Semua kita kena ada lillahi ta'ala. Dan Tuan Guru Raja Umar beritahu, lillahi ta'ala itulah tempat untuk kita simpan ibadat kita. Dia teka pada anak murid dia lah masa dari kat pondok dulu. Aku nak tanya Mung, aku tanya Mung tahu tak? Cuba beritahu kat aku tempat nak simpan amal kita. Tempat nak simpan ibadat kita kat mana? Semua diam. Tempat nak simpan amal kita, nak simpan ibadat kita ialah ada pada apa? Ada pada lillahi ta'ala. Tanpa ada lillahi ta'ala, maka terbatal semua tu. Maksud terbatal pahala tu. Sah, tapi terbatal pahala. Macam contoh gini lah, kita pergi umrah. Kita pergi umrah tiap-tiap tahun, bahkan 2 kali, 3 kali setahun kan. Kita pergi umrah. Kita ada duit kan. Sampai kat Mekah, ambil gambar. Ambil gambar. Masuk dari Facebook. Lepas tu duduk wadi. Kita duduk tengah tawaf kan. Sambil tawaf tak ambil video. Sekarang saya sedang bertawaf ni. Tawaf yang ketiga ni. Kita dah tawaf ketiga ni. Kita ambil. Kita tengah tawaf. Tuan-tuan, itu boleh membatalkan amalan kita. Jangan dah semua. Sebab tu Ustaz beritahu, kalau Ustaz nak pergi dengan nama Ustaz buat Jumaat umrah kan. Dengan nama Ustaz. Selalu Ustaz pergi. Nak ambil gambar, jangan masuk dalam Facebook. Nak masuk dalam grup family kita, takut mereka rindu pada kita, antara okey masuk. Ustaz sama juga, Ustaz ambil gambar juga, isteri Ustaz ambil gambar, Ustaz ambil, dan Jumaat pun Ustaz ambil, tapi Ustaz masuk dalam grup kita, grup umrah kita masuk. Grup anak murid Ustaz masuk dah, nak bagi mereka semangat untuk mereka pergi umrah. Bukan nak masuk Facebook tak ada. Ni bila kita masuk dalam Facebook dah semua, habis, hancur lebur, jadi debu dah semua. Jadi tidak ada lillahi ta'ala. Jadi, kita semua, apa nak tunggu kena tak akan jadi lillah ni Ustaz tulis daripada takrir daripada lidah Tuan Guru, tak akan jadi lillahi ta'ala bila datang perkara di atas. Apa perkara di atas? 5 perkara tadi. Apa tuan semua? Ujub, takabur, sum'ah, hasad dengki dan juga riak. Kalau ada 5 ni, maka tidak akan ada lillahi ta'ala. Dan tuan semua, untuk nak dapatkan lillahi ta'ala ni, kena banyak doa kepada Allah Ta'ala. Ini Ustaz kongsikan tuan semua. Satu zikir yang telah diberikan oleh Tuan Guru Raja Umar Macasma kepada murid-murid dia dan juga pada untuk tuan-tuan semua, Ustaz akan bagi juga. Okay. Tapi tuan-tuan kena buat setiap lepas sembahyang. Tuan Guru Raja Umar beritahu setiap lepas sembahyang, iaitu doa sapu jagat. Doa sapu jagat ni tuan-tuan iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sebanyak 25 kali setiap lepas sembahyang. Angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, sebanyak 25 kali. Tuan-tuan baca lama-lama tuan-tuan semua, daripada tidak ada lillahi ta'ala, lama-lama akan ada lillahi ta'ala. Daripada ada sifat ujub, maka akan hilang sifat ujub. Daripada ada sifat takabur, hilang sifat takabur. Daripada ada sifat sum'ah, hilang sifat sum'ah. Daripada ada sifat hasad dengki, hilang sifat hasad dengki. Daripada ada sifat riak, maka hilang sifat riak tersebut, tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan doa ni sentiasa baca setiap lepas sembahyang, itu doa sapu jagat dia panggil doa sapu jagat iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Inilah dia. Tuan-tuan cuba buat insya-Allah. Okey tuan semua, cantik ni. Saya cantik ni. Insya-Allah nah. Kita Ustaz dah cukup ni, lebih kurang setengah jam Ustaz cakap. Tak berat tuan semua, sembang-sembang je. Sembang-sembang saja. Okey. Ustaz harap tuan-tuan semua dapat amal dengan baik dan kalau boleh cuba kita, walaupun kita ada orang tanya Ustaz, saya tak khusyuk nak sembahyang, macam mana Ustaz, saya tak khusyuk sembahyang ni apa semua. Okey, Ustaz beritahu dah. Ustaz pernah tanya Tuan Guru Haji Osman Omar, Tuan Guru Haji Osman Omar Kuala Ibai. Ustaz nak tanya Ustaz, okey, bagaimana kan saya dah cuba dah nak khusyukkan sembahyang saya dah cuba dah zikir dan agak khusyuk zikir saya dah cuba dah agak khusyuk dalam saya berdoa. Macam mana tak datang juga khusyuk. Dia kata apa? Dia panggil Cik Syarin lah. Cik Syarin kata. Ni tahun 86 ni. 86, 87. Cik Syarin kata. Yang penting Cik Syarin buat lah. Masalah khusyuk tak khusyuk tu suku kira kata. Suku dia nak cerita lain. Kita buat sambil tu doa pada Allah Ta'ala. Buat sambil tu doa. InsyaAllah. Ustaz dengar lagi, masih ingat lagi dia kata-kata dia. InsyaAllah Cik Syarin, sebelum Cik Syarin meninggal dunia, walaupun satu saat
walaupun satu lahzah di atas, Allah akan bagi Cik Syahrini khusyuk dalam sembahyang. Cik Syahrini akan khusyuk dalam zikir. Cik Syahrini akan khusyuk akan dalam berdoa, insya-Allah sebelum mati. Tapi syarat berusaha untuk dapatkan khusyukan. Sebab tu tuan-tuan semua, Tuan Guru Haji Osman Omar, Haji Osman Omar Kulaybai, dia bagi kaedah-kaedah bagaimana kita nak lahirkan, nak berlakunya muraqabah dalam sembahyang. Insya-Allah yang perkara ini Ustaz akan kongsikan. Kadang-kadang tuan-tuan semua, bila kita dah tua macam Ustaz ni, kadang-kadang kita datang buah nyanyuk kita datang buah lupa kita datang macam-macam. Kadang rokaat kita lupa, rokaat kita sepatutnya 4 jadi 3, sepatutnya 3 jadi 4, sepatutnya 4 jadi 5, sepatutnya 2 jadi 3. Macam-macam lah. Macam-macam berlaku tuan semua. Jadi tak apa tuan semua. Yang paling penting sekali tuan-tuan buat, jangan berhenti. Buat istiqamah, buat sambil tu berdoa pada Allah Taala. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Taala. Sebab tu dalam amalan kita kena ada 2 perkara tuan semua. Dalam amalan, setiap amalan kita kena ada 2. Satu, kita kena ada khauf. Takut Allah Ta'ala tak terima. Takut. Bila kita takut Allah Ta'ala terima, lalu kita akan berhati-hati dalam kita beribadat. Dan juga yang kedua ialah harap Allah Ta'ala terima. Takut Allah Ta'ala terima, kita akan berusaha untuk membaiki amalan ibadat kita, dan harap Allah Ta'ala terima. Bila kita membaikinya, maka kita harap Allah Ta'ala terima dalam amalan ibadat kita. Kena ada 2, khauf dan raja. Kena ingat ni? Kita kena khauf dan rajak, takut tentang Allah tak terima, dan rajak tu harap Allah tak terima. Okey, kena itu saja tuan semua. Saya rasa itulah yang mimpi. InsyaAllah itu saja tuan semua. Ustaz minta ampun dan maaf. Okey, ingat pesanan Ustaz sekali, stay at home. Tak ada apa-apa, stay at home. Jangan keluar mana-mana. Mereka kalau nak pergi, kalau yang suka dulu kita suka window shopping, tak payah, tak salah window shopping buat sekarang ni. Cuma tuan-tuan semua, Ustaz pesan satu je. Kalau tuan-tuan jalan-jalan naik kereta ke dia, jumpalah budak-budak jual nasi lemak ke, dia tengok nasi lemak duduk termenung dia. Singgah belilah tuan semua, belilah. Kalau boleh beli semua, beli semua. Dan kalau tak boleh belilah 10 bungkus ke 20 bungkus ke, pergi bagi kat orang. Kesian tuan semua. Ustaz tengok lalu tengok duduk termenung, duduk pegang penebah nak itu kibah tak mau bagi lalat. Kesian tengok duduk timbun nasi lemak. Mungkin nasi lemak dia ambil dengan orang lain, dia bayar, tapi mungkin bila kita tak beli, dia kena tanggung pula kerugian dia. Ataupun orang tu datang letak situ, tunggu tak dapat 1 sen pun. Jadi kalau boleh tuan-tuan singgahlah. Kalau orang jual goreng pisang ke, singgah beli goreng pisang. Kalau orang tu duduk jual cempedak ke, singgah beli cempedak. Masalah mahal murah tu lain cerita dah semua. Kita beli. Kalau jumpa orang jual kelapa, duduk termenung jual kelapa, beli. Kalau jumpa orang jual burger ni tak laku, singgah beli. Musim sekarang ni musim tak laku. Orang takut nak keluar beli, nak beli belah tuan semua. Orang takut nak keluar beli belah. Jadi tolonglah tuan semua. Saya minta tuan kaya bagi anda yang ada duit lah. Kalau tak ada duit pun tak apa. Beli sikit-sikit. Sekarang dia main sebungkus dia. Sebungkus dia kita beli sebungkus. Tak apa dah. Kita beli sebungkus dia dah happy dah. Dah happy dah bagi dia dah. Kalau kita mampu beli sebungkus, beli sebungkus. Ada duit RM5 aku ni. RM5 aja. Okey, satu bungkus berapa duit? RM2.5. Okey, bagi duit. Kita bagi dia RM2.5. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur. Itu saja tuan-tuan semua pesanan Ustaz. Okey, kita jumpa pada hari Rabu dan hari Sabtu insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasillah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah.